Assalamualaikum Tuan. Boleh saya temu ramah Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh, tiada masalah. Silakan. Tuan beri arahan mengajar kepada guru mengikut bidang yang mereka ambil ataupun mengikut kekosongan di sekolah. Untuk mengagihkan subjek pada guru-guru sekolah ini, pertama sekali kita memang mengutamakan guru-guru option berkenaan yang mengajar subjek tersebut. Tetapi seandainya tiada guru yang punya option berkenaan, maka terpaksalah kita memberi subjek berkenaan kepada guru tersebut, walaupun subjek itu bukan optionnya. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang menjadi keutamaan kepada kita. Itu adalah sesuatu keterpaksaan. Tuan lebih utamakan guru yang berpengalaman untuk mengajar atau guru yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi? Baiklah, untuk soalan kedua ini, yang manakah yang lebih diutamakan, pengalaman guru ataupun pendidikan? Pada saya memilih lebih pada pendidikan guru tersebut. Kerana pendidikan tertinggi guru tersebut ada ilmu yang dia perolehi semasa dia di universiti ataupun di institut pengajian tinggi. Maka itulah yang kita akan pilih, kerana sebelum guru tersebut diantar sekolah, mereka juga melalui praktikum ataupun pengajaran di sekolah tertentu sebelum mereka diantar ke sekolah. Itu pilihan saya. Terima kasih Tuan sebab sudi meluangkan masa temu ramah dengan saya. Sama-sama, saya harap apa yang saya jawab tadi dapat membantu untuk kamu menyelesaikan tugasan yang kamu jalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum cikgu. Maaf sangat-sangat kalau saya mengganggu masa cikgu. Boleh saya temu bual cikgu berkaitan dengan sesi pembelajaran di sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh, tidak masalah. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaiknya ya. Soalan yang pertama, sebagai guru yang mengajar di sekolah pendalaman, bagaimanakah cikgu mengajar murid-murid tanpa bahan bantu mengajar yang canggih seperti di sekolah rendah? Untuk mengajar murid tanpa bahan bantu mengajar yang canggih, memerlukan kesabaran dan juga usaha berterusan. Ada kalanya saya akan mengusahakan alternatif lain seperti menyediakan bahan maujud atau gambar. Ada kalanya saya berkongsi cerita bagi memberi gambaran kepada murid-murid agar mereka lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan. Apa yang penting ialah sikap guru untuk berusaha memberikan yang terbaik buat murid-murid mereka agar mereka mendapat hak mereka sebagai penuntut ilmu. Soalan yang kedua, bagaimana cikgu mengatasi kesukaran dalam mengajar murid yang lemah dalam pembelajaran? Murid yang lemah dalam pelajaran akan dibantu dengan mengenal pasti punca masalah mereka terlebih dahulu. Ada yang memerlukan lebih perhatian dan ada yang memerlukan pembimbing sama ada dari kalangan rakan sekelas ataupun guru itu sendiri. Selain guru, ibu bapa juga sepatutnya membantu murid. Dan jika perlu, saya dan guru-guru lain akan bertemu dengan ibu bapa atau penjaga mereka bagi mengusahakan kerjasama dalam mendidik anak mereka. Apa perkara yang menarik yang cikgu pernah alami ketika mengajar? Dan adakah cikgu pernah mempunyai pengalaman yang susah untuk mengajar? Pengalaman susah untuk mengajar itu banyak. Dan yang paling saya ingat ialah ketika mula-mula ditempatkan di sekolah pedalaman ini sendiri. Sebahagian besar murid agak ketinggalan dan lemah dalam penguasaan asas subjek teras. Berkat usaha dan juga bantuan daripada guru-guru lain serta ibu bapa, alhamdulillah masalah ini perlahan-lahan dapat ditangani. Walaupun semua tidak mendapat markah yang cemerlang, tapi mereka dapat menguasai asas-asas mudah dengan baik. Baiklah cikgu, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi meluangkan dan mengosongkan masa cikgu untuk menjawab persoalan dan pertanyaan saya. Saya doakan semoga cikgu dipermudahkan segala urusan
InsyaAllah. Dan Assalamualaikum. Sama-sama. Cikgu doakan semoga kamu dipermudahkan untuk menyelesaikan tugasan kamu dengan sebaiknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Boleh saya temu ramah Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh. Silakan. Bagaimana Ustazah mengatasi kesukaran mengajar murid yang lemah dalam subjek Ustazah? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan yang pertama, cara untuk menarik minat pelajar bagi memahami topik yang diajarkan adalah salah satunya dengan cara menggunakan ABM ataupun alat bantu mengajar. Okey, sama ada kita boleh gunakan dari bahan yang fizikal, maksudnya bahan yang boleh disentuh oleh murid, ataupun untuk pelajar yang sekarang ini mereka lebih terdedah kepada teknologi. Jadi kita boleh gunakan ICT lah untuk lebih menarik minat mereka dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana Ustazah mengatasi kesukaran mengajar murid yang lemah dalam subjek Ustazah? Baiklah, untuk soalan yang kedua, cara untuk mengatasi kesukaran mengajar murid yang lemah dalam subjek pendidikan Islam. Pertama sekali kita perlu tahu dahulu bahagian apa murid tersebut lemah. Okey, sebab dalam pendidikan Islam ni ada bahagian yang murid perlu menghafal dan ada juga bahagian kefahaman. Sekiranya murid lemah dalam bahagian menghafal, kita boleh gunakan cara talaqi musyafahah ataupun mungkin boleh berulang-ulang kali membuat bacaan bersama murid. Okey, kalau bahagian kefahaman pula, seperti mana yang Ustazah sudah maklumkan tadi, kita boleh gunakan ABM ataupun bahan bantu mengajar lah. Dan kemudian kita perlu tahu juga minat murid tersebut, sebab ada sebahagian murid yang minatnya kepada muzik kan. Kita boleh gunakan dengan cara nyanyian, dan kebanyakan cara ini lebih berkesanlah kepada murid, sebab bila kita bawa murid menyanyi, murid akan lebih tertarik untuk ikut bersama-sama dan mengulang-ulang perkara yang kita ajarkan. Jadi murid akan lebih cepat mengingati apa yang kita sampaikan lah. Apa perkara yang menarik yang Ustazah pernah alami ketika mengajar, dan adakah Ustazah pernah mempunyai pengalaman sukar ketika mengajar? Okey, baiklah, untuk soalan yang ketiga pula, antara perkara yang menariklah sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, semestinya lah ketika mana murid faham apa yang Ustazah sampaikan di dalam kelas, dan lagi-lagi apabila bahan yang kita gunakan di dalam kelas itu dapat memberi kesan ataupun membantu murid yang lemah terutamanya untuk faham apa yang kita ajarkan di dalam kelas. Okey, dan semestinya kalau murid semua memberi kerjasama dan melaksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh, Ustazah akan rasa lebih teruja lah mengajar di dalam kelas. Dan untuk soalan pengalaman yang sukar pula adalah apabila berhadapan dengan pelajar-pelajar yang bolehlah dikatakan bermasalah. Contohnya mungkin mereka ni kenakalan mereka ni sukar untuk dikawal di dalam kelas. Okey, dan perkara inilah yang melambatkan proses penyampaian pengajaran kita di dalam kelas. Dan perkara ini juga yang menjadikan objektif pengajaran kita tidak sampailah. Itu antara perkara yang sukar yang dihadapi di dalam kelas. Itu sahaja soalan saya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, terima kasih juga kerana sudi mendengar jawapan-jawapan yang Ustazah sudah berikan. Assalamualaikum adik.
Boleh Kak temu ramah adik tentang pembelajaran di sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillah. Baiklah, untuk soalan yang pertama, apa pandangan adik dengan topik-topik yang adik belajar sebelum ni? Mudah untuk difahami atau perlu diberi penerangan lebih daripada sekali? Daripada diri saya sendiri, ada sesetengah topik ataupun subjek yang mudah saya fahami. Contohnya, subjek Bahasa Melayu. Bagi subjek matematik, saya kurang mahir. Dengan itu, saya perlu diberikan penerangan sehingga saya faham. Okey, soalan kedua. Andai kata adik kurang faham dengan penerangan guru di dalam kelas, apakah usaha adik untuk memahami subjek tersebut? Seandainya saya kurang memahami apa yang diajar oleh guru di dalam kelas, saya akan bertanya semula kepada guru berkenaan di luar masa PDP. Dan saya juga akan bertanya kepada rakan-rakan sekelas saya melalui perbincangan agar lebih memahami apa yang diajar oleh guru tersebut. Okey, untuk soalan terakhir, setiap pelajar mestilah ada subjek yang digemari kan? Bagi adik, mata pelajaran apa yang adik paling minat dan kenapa adik minat? Subjek yang saya gemari ialah Bahasa Arab kerana saya tertarik terhadap kaedah pengajaran guru subjek tersebut. Tambahan lagi, Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Baiklah, itu sahaja soalan daripada kakak. Terima kasih sebab beri kerjasama. Alhamdulillah. Terima kasih kakak kerana interview. Semoga dipermudahkan urusan.